Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan juga timbalan pengerusi dan ADK, dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita pada malam ini insya-Allah dalam surah As-Sajdah. Juzuk yang ke-21. Kita telah bincangkan sebelum ini daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Boleh dikatakan ayat ini daripada ayat yang pertama sampailah ke ayat yang ke-9, semua itu adalah dalil-dalil keesaan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dan juga ke-8. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah lah yang memperelokkan setiap sesuatu, dan Allah Ta'ala menciptakannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan ciptaan manusia daripada tanah. Tin adalah kalau dengan ta ya nun tin buah tin. Kalau ta ya nun tin ditebalkan ta, itu adalah bermaksud tanah liat. Ayat yang ke-8, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan keturunan manusia ni adalah daripada air yang hina, iaitu air mani. Nabi Adam daripada tanah, selepas Nabi Adam diciptakan daripada air mani. Melainkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam diciptakan bukan daripada air mani, kerana dia diciptakan tanpa ayah. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyamakan, mana memperelokkan sifat ciptaan manusia ini. Allah Ta'ala tiupkan pada manusia roh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendengaran, menjadikan penglihatan, menjadikan hati, iaitu akal, untuk kamu wahai manusia. Sedikit sangat di kalangan kamu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam ayat ini, ayat yang ke-7 ke-8 tadi, ciptaan manusia adalah ayah kita Nabi Adam alaihissalatu wassalam daripada tanah. Sebab tanah ni adalah daripada air dan juga tanah campuran. Al-tin, bila sebut al-tin, adalah tanah bercampur dengan air, dari tanah liat lah. Seperti itu juga manusia diciptakan juga daripada air, tapi bukan air dan tanah, daripada air mani, iaitu air mani seorang manusia. Ulama menyatakan air mani ini sebenarnya lahir, muncul daripada makanan yang kita makan. Sama ada yang kita makan itu adalah haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan, maka semuanya adalah bergantung kepada tanah. Tuan-tuan, kalau kita makan ayam dia perlukan makanan daripada tanah, dia perlukan tumbuh-tumbuhan, jagung daripada tanah. Kita makan lembu perlukan rumput daripada tanah, tumbuh di atas tanah. Dan yang kita makan adalah tumbuh-tumbuhan, pasti daripada tanah. Jadi sebenarnya ciptaan kita juga asalnya, air mani itu juga daripada tanah.
Bila sebut tentang air mani, menunjukkan air yang hina dan juga air yang lemah. Bila air yang hina dan juga air yang lemah itu ditujukan kepada air mani. Ma'im mahin. Mahin adalah hina, iaitu air mani. Jadi manusia ni hebat macam mana, maka ingat dia asalnya daripada air yang cukup lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhih." Kemudian Allah Taala selepas menciptakan daripada tanah, Allah Taala susun anggota badan manusia ni, tangan di mana, kaki di bawah, kepala di atas, memberikan gambaran ciptaan yang paling sempurna, berbanding dengan binatang-binatang yang lain. Ada yang kepala di bawah, ada yang kepala sama dengan kaki. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah sebaik-baik ciptaan, kerana kepala benda yang paling mulia diletakkan di atas. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang sebelum ini, Allah Taala menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Sudah pasti bila sebut tentang 6 hari, pada masa Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, tidak ada masa pada ketika itu, tidak ada malam dan juga siang. Bumi dan juga langit asalnya tiada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, itulah ciptaan yang pertama. Kita panggil sebelum daripada itu tidak ada ciptaan langit dan juga bumi. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan benda-benda, makhluk-makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Semuanya adalah kadarnya 6 hari, iaitu mengikut akal tahap kefahaman kita, iaitu 6 hari Allah Ta'ala ciptakan. Dan ini sekaligus mengajar kepada kita, tidak perlu beristiajal, iaitu tergepuh-gapuh dalam satu perkara. Manusia ini, bila sebut tentang manusia, dalam apa juga pekerjaan yang dia hadapi setiap hari, maka sifat gopoh itu ada, sifat gelojoh itu ada. Allah Ta'ala nak mengajar, Allah Ta'ala boleh sahaja menciptakan langit dan bumi dalam masa sekelip mata, tetapi diberikan tempoh 6 hari nak mengajar kepada kita at-tathabbut, iaitu biar sedikit tapi berkualiti. Biar perlahan, biarkan lambat asalkan selamat. Biar kerja tu sedikit tetapi berkualiti, lambat sikit, daripada banyak-banyak last sekali tidak ada kualiti. Seperti tuan-tuan hafal surah As-Sajadah, macam mana tuan-tuan hafal lagi satu surah terus? Tidak. Walaupun tuan-tuan mampu untuk hafal satu surah, tapi tuan-tuan akan hafal 3 ayat, satu hari 3 ayat, satu hari 5 ayat, supaya ayat yang sedikit itu lebih kuat, tidak tergopoh-gapoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah wali, iaitu penolong kepada orang beriman, memberi syafaat dan juga membantu orang-orang beriman. Dan tidak ada penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala bila mana azab menimpa seseorang manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia ini, dalam mentadbirkan urusan dunia ini, Allah sudah pasti bila Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala tahu perkara yang ghaib, perkara yang ada di hadapan, dan juga perkara yang tersirat dan tersurat. Setiap yang Allah Ta'ala ciptakan adalah untuk maslahat manusia. Tidak tersembunyi satu perkara pun daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ayat ini, ayat yang ke-6, kalau kita lihat, dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Allah Taala mengetahui perkara yang ghaib, perkara yang terang. Sekaligus nak memberitahu kepada kita, bila Allah Taala cipta, memang Allah Taala tahu. Dalam ayat yang ke-6 ini nak memberi tahu kepada kita adalah at-tahdid wal wa'id, iaitu satu gertakan dan juga ancaman. Setiap perbuatan kamu akan dihisap di akhirat, wahai manusia. Setiap perkataan kamu yang kamu tuturkan akan diberi balasan di akhirat nanti.
tidak terlepas walaupun satu perkataan, tidak terlepas walaupun satu jentikan. Kemudian ayat yang ke-9 di akhir itu Allah Ta'ala kata qalilan ma tashkurun. Walaupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah berikan kepada manusia panca indera yang cukup sempurna, ada pendengaran, ada penglihatan, ada akal hati. Ini adalah kita panggil adawatil ma'rifah, panca indera ataupun kelengkapan untuk kita menerima ilmu, menerima perkara hidayat, menerima perkara yang benar. Kita perlu mendengar, kita perlu melihat, kita perlu berfikir, ada akal. Malangnya Quran bagi tahu qalilan ma tashkurun, sedikit sangat di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersyukur di atas nikmat-nikmat tersebut. Kalau kita lihat dari sudut susunan ayat ini, Allah Ta'ala menyatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah Ta'ala menciptakan pendengaran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan penglihatan, Allah Ta'ala menciptakan hati. Sudah pasti mengikut susunan tertib ini, yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga akal. Sebab apa ada tertibnya? Kerana apa tidak diletakkan penglihatan dulu, tidak diletakkan akal dulu? Kerana manusia perkara yang pertama sekali, urusan yang pertama sekali manusia untuk faham, tak kira fakta, knowledge ataupun apa sahaja perkara, mesti dia kena dengar dahulu. Itu yang pertama. Lepas dengar, baru dia melihat. Lepas dia lihat, kemudian apa yang berlaku? Al-idrakut tam, iaitu ada akal, maka pertimbangkan. Dipanggil neraca pertimbangan. Dah lihat dan sudah dengar, maka pertimbangkan mengikut akal yang waras, mana yang hak, mana yang betul, mana yang tidak betul. Maka dia akan keluar satu natijah. Natijah itulah adalah hasil daripada pemikiran ataupun akal hati manusia. Tuan-tuan lihat yang lebih halus daripada itu. Tuan-tuan lihat wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. As-sam'a singular, dipanggil mufrad ataupun isim masdar noun. Allah Ta'ala menciptakan pendengaran, satu pendengaran. Wal absar ini jamak, plural, penglihatan. Wal afidah itu adalah plural juga, jamak, hati. Singular dia adalah fuadun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan plural jamak pada al-absar wal afidah, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak meletakkan perkataan as-sam'a, tidak meletakkan plural. Apa hikmah dia? Sudah pasti ada hikmah di sebalik perkara ini. Manusia ini, kalau kita lihat, pendengaran diletakkan satu, pendengaran noun, isim masdar, satu pendengaran. Kerana manusia ni tak mampu untuk mendengar dalam satu masa dua cerita. Dalam satu masa tak mampu dia nak mendengar, dia nak contoh, dia dengar YouTube, dia dengar Facebook. Ini Ustaz A ceramah, ni Ustaz B ceramah, tak mampu. Dengar boleh lah, tapi dia tak tahu, dia tak boleh nak fokus. Sebab dua-dua dengar. Sebab manusia ini Allah Ta'ala ciptakan pendengaran dia hanya satu hal. Dia tak boleh sekejap dengar ni, sekejap dengar ni. Itu manusia tak mampu. Sebab itu digunakan singular untuk pendengaran. Wala ikhtiyar li mahalli sam'i wa huwa al-uzun, dan tidak ada pilihan untuk mendengar ni melainkan telinga. Tempat lain tak boleh dengar. Pendengaran hanya Allah Ta'ala berikan sifat mendengar ni pada telinga. Kemudian kalau sebab apa diletakkan mata, plural. Mata ini dalam satu masa dia boleh lihat dua gambaran. Tuan-tuan bila tengah semayang pun kita boleh lihat macam-macam, ke kiri ke kanan tengok jam, tambah-tambah. Tuan-tuan depannya ada TV. Tuan-tuan semayang tertengok, oh hari minggu ni ustaz ni ceramah, minggu ni ni macam kenal
ustaz ni nama siapa? Jadi itu semua. Padahal tuan-tuan semayang, tengok tempat semayang, dia terangkat sikit, mata ternampak ke depan. Sebab itu sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah, tempat sembahyang yang sempurna adalah mendatangkan khusyuk. Sebab tu bila kita semayang, sejadah yang berwarna pelbagai warna, pelbagai gambar, itu akan memberi kekacauan, tashwish, gangguan dalam untuk menghadirkan khusyuk dalam semayang kita. Begitu juga dengan semayang. Tuan-tuan mungkin ada alasan tersendirilah. Kita kata semayang fardu kita tutup off. Tuan-tuan, di belakang berapa ramai orang semayang sunat. Semayang sunat dah menyala balik. Bukan sekadar gambar yang ada di hadapan. Contohnya ada langsir ataupun jendela yang kita panggil tirai yang cantik, yang bergambar cantik. Itu pun tuan-tuan akan terangkat mata sikit. Tambah-tambah ada gambar, ada tulisan. Walaupun tak nak baca, terbaca walaupun satu dua, melainkan tuan-tuan pejam mata. Itu perkara biasalah. Dalam bahasa Arab dipanggil ikhtilas. Ikhtilas ini, syaitan ni memang kerja dia tu. Macam mana kita tengok tempat sejadah, tengok bawah, syaitan akan tarik pandangan kita. Ikhtilas, tarik. Tengok juga ke kanan sikit, ke kiri sikit. Walaupun kepala tak gerak, tapi mata tu ada tertengok sikit. Syaitan akan cuba alihkan. Bukanlah kita kata makruh perkara tersebut, tidak makruh ikhtilas ni. Sebab tu perkara yang biasa yang berlaku kepada manusia. Tak mampu manusia nak tunduk sepanjang-panjang, dia akan terangkat sikit mata, tu perkara biasa. Cuma bila dah ada tulisan, ada gambar, maka manusia akan lebih lihat. Jadi di sini bila nak sebut tentang penglihatan, Allah Ta'ala gunakan penglihatan ini plural. Sebab manusia dia, walaupun dua mata, dia boleh lihat pelbagai gambaran, pelbagai gambar yang ada depan dia. Kemudian hati pun Allah Subhanahu Wa Taala letakkan plural. Sebab pada pandangan, pada hati ini, dia berubah-ubah. Tuan-tuan, dia bukan kata pandangan mata, pandangan fikiran kita berubah-ubah. Hari ini kata A, esok B. Mata manusia berubah-ubah. Begitu juga dengan hati ataupun fikiran manusia. Hari ini macam ni, esok lain. Sebab tu diletakkan plural. Kalau pendengaran ni, dia memang satu hala. Dia tak boleh nak berubah-ubah. Tapi untuk penglihatan dan juga untuk hati ataupun akal, dia akan berubah. Fadzakara fi sam' al-masdar alladhi huwa al-quwwah wa fi al-absar wal-af'idah al-ism alladhi huwa al-mahall al-quwwah. Kekuatan yang sebenar adalah kekuatan pada pendengaran. Dan mata dan juga akal ini adalah tempat lahirnya kekuatan. Tempat lahirnya kekuatan daripada kekuatan pendengaran. Sebab tu pendengaran diletakkan ismul masdar, diletakkan singular. Sebab itu yang penting. Tuan-tuan boleh lihat berapa ramai orang daripada pendengaran dia boleh menghafal. Tak kira hafal Quran ataupun hadis, sebab dia dengar, kerap kali dengar. Berbeza dengan lihat. Tuan-tuan lihatlah 10 kali pun, tapi tak semestinya hafal. Lihat 100 kali pun tak hafal. Dengar je lain. Kemudian pada ayat yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita pada ayat ke-10 sampai ayat yang ke-14, menceritakan tentang sabitnya hari kebangkitan pada hari kiamat nanti, iaitu ada kehidupan selepas kematian dan juga keadaan orang-orang kafir pada hari akhirat nanti, pada hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Mereka, orang-orang kafir berkata, a idza dhalalna fil ard, adakah apabila kami dah hilang di bumi, dah lama sangat, dah reput dah, kami tinggal tulang aja, dah habis lah.
dah tak ada isi dah, kami dah habis. Inna lafi khalqin jadid, adakah benar kami berada dalam ciptaan yang baru, diciptakan kali kedua? Bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Quran kata bahkan mereka kufur untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Mereka tak percaya yang mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada ayat yang ke-11, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, malaikat maut, tak disebutkan nama malaikat maut, disebutkan malakul maut. Malaikat maut akan mematikan kamu. Malaikat maut ini ditugaskan untuk mencabut nyawa kamu. Kemudian kepada kamulah, wahai manusia, kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada ayat ke-12, Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, kalau kamu wahai Muhammad melihat, idzil mujrimun, ketika mana orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir ini, nakisu ru'usihim, mereka tundukkan kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tak mampu angkat malu. Jawab kepada lau, iaitu kalau kamu lihat wahai Muhammad, kamu melihat satu perkara yang amat mengerikan. Rabbana absarna, mereka berdoa, wahai Tuhan kami telah lihat. Wa sami'na, kami telah mendengar. Farji'na na'mal salihah, kembalikanlah kami ke kehidupan dunia, kami nak beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang telah yakin, iaitu hari kebangkitan benar-benar, hari penghisaban benar-benar berlaku. Pada ayat ke-13, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau Allah Ta'ala nak, boleh saja Allah Ta'ala datangkan hidayat kepada semua manusia. Kalau Allah Ta'ala nak, semua manusia boleh dapat hidayat. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi ketetapan Allah Ta'ala telah ditetapkan, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, pasti Allah Ta'ala kata, aku akan penuhkan neraka jahannam daripada dua jenis makhluk, iaitu manusia dan juga jin. Ayat yang ke-14, fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wadhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka Allah Ta'ala kata, kamu rasakanlah azab dengan sebab kamu telah lupakan hari pertemuan hari kamu ini, iaitu hari kiamat, kehidupan selepas kematian. Inna nasinakum, Allah Ta'ala kata, kami pun lupakan kamu. Kamu lupakan kami pun lupakan kamu. Wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, maka kamu rasailah azab yang berkekalan disebabkan apa yang telah kamu lakukan di kehidupan dunia. Jadi kita lihat satu persatu kupasan daripada ayat, daripada ayat yang ke-10 sampai ayat ke-14 ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, memberitahu kepada kita keadaan situasi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, yang mana mereka rasa menganggap tak logik al-ma'ad, iaitu hari kebangkitan ni tak logik. Sebab mereka berkata, mereka bertanya, jisim-jisim kami dah jadi tanah dah, adakah boleh kami kembali balik seperti hidup di kehidupan dunia ini? Ketidakpercayaan mereka, atau mereka menganggap perkara ini tidak logik, kerana mereka mengkiaskan, mereka mengukur kekuasaan Allah dengan kekuasaan mereka.
Mereka tak lihat kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan mereka. Kalau mereka melihat kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan mereka, tak timbul persoalan itu. Maka mereka melihat hari kebangkitan itu sungguh jauh daripada kotak pemikiran mereka. Mereka tak sampai. Sebab mereka rasa benda dah hilang, dah hancur, tak boleh dipulihkan balik, tak boleh diciptakan balik. Adapun Allah Ta'ala sebaliknya, Allah Ta'ala boleh menciptakan kamu daripada tiada kepada ada. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala boleh menciptakan kamu kali yang kedua. Sebab itu dalam surah Yasin, idza innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala nak satu perkara, Allah Ta'ala kata kun, jadilah, maka jadi benda tadi. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingkari pendapat ataupun kias mereka, bagaimana mereka mengukur kemampuan Allah dan kemampuan mereka. Allah Ta'ala kata balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Orang-orang kafir ini mereka tak ingkar kepada kekuasaan Allah ke atas apa yang Allah Ta'ala nak. Itu sudah cukup. Bahkan mereka lebih daripada itu lagi, mereka mengingkari hari kebangkitan. Bukan sekadar mereka ingkar, bukan sekadar mereka ingkar ke atas kekuasaan Allah, bahkan lebih daripada itu lagi, mereka tak percaya hari kebangkitan. Lagi teruk. Kemudian walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, di akhirat nanti orang-orang kafir tak mampu angkat kepala mereka kerana mereka rasa diri mereka aib, diri mereka hina, malu, dan mereka tak mampu untuk mengangkat kepala, hanya mampu berkata Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Kami dah dengar, kami dah lihat, kami dah yakin, kembalikan kami ke kehidupan dunia untuk kami beramal. Sebenarnya ayat ni lebih kurang ayat yang kita bincangkan dalam suratul Mulk pada ayat yang ke-10. Sebenarnya ayat ni mencaci diri mereka sendiri. Sebab dulu kehidupan dunia mereka tak nak percaya, mereka tak nak beramal, tak nak berfikir, dan nampak api neraka depan mereka, baru terfikir, baru yakin. Allah Ta'ala rakamkan dalam suratul Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang kafir kata dahulunya, law kunna, dahulunya kami di kehidupan dunia, kalau kami dengar, kalau kami faham, kami berfikir, maka ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tak jadi penghuni neraka sa'ir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui mereka ni minta aja, farji'na na'mal salih, minta aja kembali kehidupan dunia, mereka nak beramal soleh sebab mereka dah yakin. Tapi Allah Ta'ala lebih mengetahui daripada itu. Kalau Allah Ta'ala kembalikan mereka ke kehidupan dunia, mereka kufur balik, mereka tak nak beramal. Itu biasa. Orang tak ada duit minta kita ada duit bayar, dapat duit lupa hutang, itu perkara biasa. Bila mereka yakin di akhirat, nampak depan mata mereka api neraka yang mereka bakal akan masuk menjadi penghuni neraka, minta nak balik kehidupan dunia, dapat dunia lupa habis api neraka yang mereka lihat tadi. Mereka akan ingkar kepada Allah dan Rasul balik. Sebab itu dalam suratul An'am ayat yang ke-27 dan ke-28, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu, walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kalau kamu lihat ketika mana mereka diberdirikan, dihadapkan di hadapan api neraka, mereka berkata ya laitana, alangkah baiknya kami nuraddu, kami dikembalikan ke kehidupan dunia, wala nukadziba bi ayati rabbina, tidaklah kami akan mendustakan ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi di kalangan orang beriman.
Quran kata bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl, bahkan jelas bagi mereka apa yang mereka sembunyikan sebelum ini. Walau ruddu la'adu limanuhu an, kalau dikembalikan mereka di kehidupan dunia, la'adu limanuhu, mereka akan kembali balik perangai lama mereka, akan perkara yang dilarang akan dibuat kembali. Wa innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka ni benar-benar orang yang berdusta. Sebab dunia adalah tempat tipu daya, tempat berlaku kerosakan semua di kehidupan dunia. Bila benda yang rosak ini, dunia ni ada depan kita, benda yang rosak, maka kita akan lupa segala-galanya. Samalah juga orang yang mana dalam ketagihan dadah, dah berhenti dah pusat serenti semua, dah keluar, dah jadi orang yang soleh, orang yang baik, duduk di masjid surau. Tapi bila mana dihadapkan ataupun dapat kawan yang kawan lama yang masih lagi dalam ketagihan dadah, ataupun dia terjumpa dadah, maka dia akan teringat kembali dan dia akan test satu, dia akan cuba satu. Maka itu yang berlaku. Manusia bila mana dapat perkara terlihat, perkara dia lupa, walaupun sebelum ni bertahun-tahun dia habiskan masa di pusat serenti, macam-macam nasihat diberikan pagi petang, dan pernah menjadi AJK di surau masjid. Sebenarnya ada berlaku tau, untuk pengetahuan tuan-tuan lah, ada berlaku di satu surau. Saya sembunyikan nama surau ni, saya sembunyikan walaupun berhampiran kawasan kita. Jadi AJK dia ni, setiap kali kuliah ustaz akan dapat duit setiap bulan, duit yang berlainan, sampul surat kuliah tu. Masuk berlainan ni bukan tinggi daripada rate yang biasa, makin kurang ataupun sama, kurang sikit ataupun kurang banyak. Jadi bila dilihat rupanya dipasang CCTV semua, rupanya diketahui bukan orang luar tapi AJK juga. AJK dah tua dah, dan dia juga ada menjawat jawatan di surau lah, walaupun jawatan kecil ke siak ke noja, tapi ada jawatan di surau. Tetapi bila dah kembali berkecimpung dalam ketagihan dadah ni, sanggup ambil duit. Pernah sekali yang diceritakan baru ni, bagi duit kepada orang yang cuci tandas surau, sampul kosong. Sebab apa? Sebab ketagihan dadah. Walaupun dia kata dia 5 waktu ada di masjid di surau, maka ketagihan ini akan melupakan segala-galanya. Ayat yang berikutnya, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau Allah Ta'ala kata, aku nak beri taufik hidayah untuk semua orang berlaku ada iman, beramal soleh, Allah Ta'ala boleh buat. Semua manusia ni baik, tak ada yang mencuri, tak ada yang membunuh, tak ada dendam, tak ada apa, boleh. Tapi Allah Ta'ala tak nak buat macam tu. Sebab Allah Ta'ala kata dalam surah Yunus ayat ke-99, Allah Ta'ala kata, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Tuhan kamu nak, kalau Allah Ta'ala nak, pasti akan beriman semua penduduk bumi. Tapi hikmah Allah Ta'ala nak meninggalkan urusan iman, urusan beramal soleh ini kepada manusia. Manusia nak terima, nak beramal silakan, nak beriman silakan, tak nak pun tak apa. Tapi akhirat nanti tunggu azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diberi khiyar ataupun ikhtiar, pilihan daripada manusia, bukan dipaksa. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum. Dalam ayat ini, kamu rasakanlah azab dengan sebab kamu lupakan hari yang mana kamu akan bertemu pada hari ini. Inilah dipanggil sebagai muamalat al-muqabalah ataupun al-musyakalah. Term dalam bahasa Arab ini, dalam ilmu balaghah dipanggil term al-musyakalah wal muqabalah. Kalau kamu lupa, aku pun lupa kepada kamu. Itu maksudnya yang Allah Ta'ala berikan. Walaupun mustahil bagi Allah untuk lupa, kerana Allah Ta'ala tak lupa, tapi nak bagi tahu al-musyakalah, kamu lupa kepada aku pun lupa kepada kamu.
dikatakan kepada mereka penghuni neraka Jahannam, wazuqu, rasakanlah azab api neraka yang berterusan kekal selamanya disebabkan pendustaan kamu kepada Rasul, kamu beramal dengan perbuatan yang buruk, dan juga dengan sebab kamu kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Naba juzuk yang ke-30, surah Amma Yatasaalun, pada ayat yang ke-24 sampai ayat ke-30, Allah Taala beritahu, la yazuquna fiha bardan wala syaraba, mereka tak dapat dalam api neraka tu kesejukan ataupun minuman walaupun panas ni, illa hamiman wa ghassaqa, melainkan hamim, air yang menggelegak panas, wa ghassaqa, air darah dan juga nanah penghuni neraka, jazaa'an wifaqa, itulah balasan yang setimpal bagi mereka. Innahum kanu la yarjuna hisaba, mereka sesungguhnya mereka ini tidak mengharapkan hari penghisaban, mereka tak percaya. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, setiap sesuatu kami hitung, kami tulis. Allah Ta'ala kata setiap perbuatan kamu di kehidupan dunia, setiap perkataan kamu yang kamu tuturkan. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba, maka kamu rasakanlah kami tidak akan menambahkan kepada kamu melainkan azab. Semakin teruk, semakin teruk, semakin teruk. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada ayat yang kita bincangkan ini, kita boleh simpulkan beberapa perkara yang penting daripada ayat ke berapa, iaitu daripada ayat yang ke 10 sampai ayat yang ke-14. Kita boleh simpulkan orang-orang musyrikin ini, mereka ingkar kepada hari kebangkitan kerana mereka ukur kemampuan Allah sama dengan kemampuan mereka. Kemudian kesimpulan yang kedua, iaitu orang musyrikin ini, mereka tidak mengingkari kekuasaan Allah untuk mengulangi ciptaan itu balik, kerana mereka i'tiraf, mereka mengakui Allah Ta'ala itu berkuasa, tetapi mereka beriktikad tidak ada hari penghisaban ke atas mereka, dan mereka tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud mereka tak ingkar kepada kekuasaan Allah mengulangi ciptaan mereka kali kedua, maksudnya mereka ingkar, tapi ada ingkar yang lebih daripada itu, iaitu mereka tak percaya hari kebangkitan selepas kematian, hari penghisaban itu mereka tak percaya. Kemudian pada ayat yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, satu malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, iaitu dipanggil malaikat Israel. Israel ni dalam bahasa tak pasti sama ada bahasa Ibrani ataupun bahasa lain, maksudnya adalah Abdullah, hamba Allah Ta'ala. Fayakhluqullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan roh manusia, dan ada kesudahan pada roh tersebut, ada expired. Ibnu Atiyah menyebutkan satu hadis, al-bahaim kulluha yatawaffallah arwahaha duna malakal maut, binatang-binatang semuanya Allah Ta'ala matikan roh mereka, bukan malaikat maut. Ka'annahu yu'adimu hayataha, seolah-olah Allah Ta'ala matikan. Sebenarnya apa? Allah Ta'ala ke, sebenarnya manusia ke, haiwan ke, hakikatnya Allah Ta'ala yang matikan. Cuma Allah Ta'ala menggunakan perantaraan malaikat yang ditugaskan. Perantaraan malaikat inilah yang mencabut roh yang menyebabkan manusia mati. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah Ta'ala lah yang mematikan jiwa, yang mewafatkan jiwa. Jadi mati ini, siapa yang matikan? Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Quran, dalam surah Ali Imran, Allah dan juga suratul Mulk, Allah Taala kata, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah Ta'ala menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Yuhyi wa yumit, Allah Ta'ala menghidupkan, Allah Ta'ala mematikan. Malaikat maut tugasnya adalah mencabut nyawa. Diriwayatkan dalam satu riwayat, malaikat maut ini bila mana Allah Ta'ala tugaskan dia tugas kamu cabut roh saja, maka dia kata, Rabbi ja'altani uzkaru bisu, wahai Tuhan aku, wahai Allah, kamu nak jadikan aku disebut dengan sebutan yang buruk saja. Sebab cabut nyawa orang akan marah. Bila ayah kita mati, kita akan marah. Anak kita mati, kita akan marah. Marah kepada siapa? Kepada malaikat cabut nyawa. Jadi malaikat kata, Rabbi ja'altani uzkaru bisu, adakah kamu wahai Allah nak jadikan aku sebagai satu sebutan buruk? Wa yushtimuni banu Adam, anak-anak Adam, manusia semua akan caci aku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu kepada malaikat Israel, inni aj'alu lil mauti 'ilalan wa sababan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan setiap kematian yang berlaku, hakikatnya malaikat Israel yang cabut nyawa, tetapi di sana ada sebab, di sana ada illah, ada sebabnya, sebab kemalangan, sebab jatuh motor, sebab sakit jantung, sebab lemas, macam-macam sebab nak menghilangkan rasa gundah gulana manusia, ketidaksukaan manusia terhadap malaikat Israel. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan kesakitan, pelbagai lagi asbab, fala yadhkuruka ahadun illa bi khair, maka tak ada seorang pun sebut tentang kamu wahai Israel melainkan semua perkara yang baik. Dan dalam ayat ini juga wukila bikum, menunjukkan wakil itu boleh, Allah Ta'ala boleh saya cabutkan nyawa manusia tanpa perantaraan malaikat Israel, tapi Allah Ta'ala wakilkan. Ini menunjukkan wakalah, mewakilkan kepada orang lain dalam apa ibadat pun hukumnya harus. Seperti mana seseorang nak nikahkan anak dia, kadang-kadang dia takut nak sebut, nak nikahkan, aku nikahkan kamu, dia rasa takut, dia wakilkan, harus hukumnya. Dan yang terakhir, kalau kita lihat di sini, Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi hidayah kepada semua manusia. Ini adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana dia bukan seperti mana pendapatnya mazhab satu lagi dipanggil Mujbirah, yang mana semua perbuatan manusia semua dipaksa. Bahkan perbuatan manusia bukanlah dipaksa, bukan semua dipaksa, tetapi bukan dibebaskan, tetapi di tengah-tengah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada ikhtiar, seperti mana Qadariyah mengatakan bebas kepada manusia, tak ada manusia bergerak jari tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah bergeraknya jari kita, bergeraknya kepala kita, semua dengan kehendak Allah, tetapi diberi pilihan kepada kita. Wa khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang paling tengah, yang tengah-tengah, yang sederhana. Jadi kita taklah seperti mana Mujbirah, tak seperti Qadariyah, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. InsyaAllah selepas daripada ini kita akan sambung pada bulan yang akan datang. Dalam ayat yang ke-15 sampai ayat ke-17 diceritakan pula sifat orang-orang beriman di kehidupan dunia dan juga balasan mereka yang mereka akan perolehi di kehidupan akhirat nanti. Cukup sekadar ini tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman pada saya dan juga tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah, subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.